Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid saya yang saya kasihi, tak kira biar di mana anda berada, di rumah atau di mana-mana sahaja, alhamdulillah kita dapat live bersama dalam live classroom pada hari ini untuk kita meneruskan tugasan dan pembelajaran kita bersama Cikgu Zailani. Jadi sebelum kita teruskan, mohon dapatlah kiranya anak-anak murid saya dan semua penonton-penonton subscribe channel ini dan jangan lupa like serta beri komen pada video di bawah ini. Anak-anak murid saya yang saya kasihi sekalian, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana Malaysia kita masih aman dan sekalipun kita berada di rumah untuk mengekang COVID-19 ini, tetapi kita masih boleh terus belajar walaupun hanya secara live classroom. Hari ini kita akan berbicara tentang sifat kimia bahan. Apa dia sifat kimia bahan? Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran kita hari ini, diharap murid akan dapat yang pertama, mendefinisi secara operasi dengan menyatakan asid, alkali, neutral secara lisan dengan betul. Yang kedua, dapat menjelaskan dan memberikan contoh bahan berasid, beralkali dan neutral. Dan yang ketiga, mencirikan bahan berasid, bahan beralkali dan neutral berdasarkan rasa dan kertas litmus. Uji kaji kertas litmus. Jadi hari ini kita beruntung kerana selepas penerangan sebentar lagi cikgu akan adakan sedikit eksperimen, iaitu kita akan menguji kertas litmus terhadap bahan-bahan yang cikgu telah sediakan. Jangan lupa untuk terus sehingga akhir video ini. Okey, kita teruskan dengan sifat kimia bahan. Okey, murid-murid sekalian, sifat kimia bahan ada 3. Okey, sifat kimia bahan yang pertama ialah asid. Sifat kimia bahan yang kedua ialah alkali. Dan sifat kimia bahan yang ketiga ialah neutral. Ketiga-tiga sifat kimia bahan ini dapat ditentukan dengan menggunakan rasa dan kertas litmus. Dapat ditentukan dengan rasa dan kertas litmus. Kertas litmus ada 2. Okey, kertas litmus ada 2, iaitu kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Okey, kertas litmus biru dia seperti ini. Okey, ini kertas litmus biru. Kita akan buat eksperimen sebentar lagi. Okey, ini kertas litmus biru. Dan kertas litmus merah adalah seperti ini. Kita akan buat eksperimen sebentar lagi. Diharap anak-anak murid saya akan terus melihat video ini
sehingga akhir. Ini kertas litmus merah. Okey, dia ada dua, kertas litmus merah, ada kertas litmus biru. Okey, kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Okey, sifat kimia bahan yang pertama tadi yang cikgu beritahu bahawa ia dapat ditentukan dengan rasa. Okey, bahan berasid. Bahan berasid mempunyai rasa masam. Bahan berasid mempunyai rasa masam. Bahan beralkali mempunyai rasa pahit. Manakala bahan neutral mempunyai rasa tawar, masin ataupun manis. Jadi, bahan berneutral ada mempunyai 3 rasa. Sama ada tawar, masin ataupun manis. Itu dari segi rasa. Kita mengetahui juga sifat kimia bahan dengan menggunakan kertas litmus. Okey, kertas litmus seperti yang cikgu beritahu tadi, dia mempunyai 2, iaitu kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Okey, kita teruskan dengan kertas litmus untuk menguji asid. Bahan berasid akan menukarkan kertas litmus biru menjadi merah. Bahan beralkali akan menukarkan kertas litmus merah menjadi biru. Manakala bahan neutral tidak menukarkan kedua-dua kertas litmus ini. Cikgu nak bagi satu kaedah, cikgu nak bagi satu tips macam mana untuk mudah mengingat pertukaran-pertukaran kertas litmus tersebut. Okey. Salah satu kaedahnya kita gunakan kaedah sambal. S-A-M sam, B-A-L bal, sambal. Okey. S-A-M sam, B-A-L. Okey, sambal. Ini cara nak mengingat. M dan B. Di tengah-tengahnya ada M, ada B. M, B, merah ke biru. Okey. Dan B, M. Kertas litmus biru menjadi merah. B menjadi merah. M, B, alkali. B, M, biru menjadi merah, asid. A-S-I-D, merah ke biru, asid. Manakala merah ke biru, alkali. Biru ke merah, asid. Okay, ini satu kaedah yang sangat mudah. Okey, murid-murid, cikgu akan teruskan dengan eksperimen. Okey, di sini ada beberapa bikar yang berisi cecair. Sebentar lagi kita akan masukkan ke dalamnya seperti yang tertulis di sini. Di sini ialah serbuk penaik. Okey, cikgu akan masukkan serbuk penaik. Ini serbuk penaik. Cikgu akan masukkan. Penaik. Untuk menguji kertas litmus, kita mesti jadikan larutan dalam bentuk larutan. Okey, ini serbuk penaik. Cikgu dah kacau. Okey, ini air mineral. Okey, ini air mineral. Ini garam. Cikgu akan masukkan garam. Okey, ini garam halus. Garam halus. Garam halus.
Kacau sehingga larut. Okey, seterusnya ini adalah gula. Okey, ini gula. Masukkan gula. Okey. Ini ialah air limau. Cikgu masukkan limau. Air limau, perahkan air limau. Masuk terus. Air limau. Masuk terus. Okey, seterusnya ini ialah air sabun. Okey, ini air sabun. Air sabun. Okey, masukkan air sabun. Dan yang ini ialah air cuka. Okay, ini cuka buatan. Cuka buatan. Cuka buatan. Okey, jadi sebelum cikgu menguji, cikgu nak tanya kepada anak-anak murid sekalian. Okey, pertama sekali sifat kimia ataupun sifat kimia bagi serbuk penaik. Apa rasanya? Kita uji dengan rasa yang pertama. Apa rasanya? Ya, kita tengok nanti. Okey, yang kedua, air mineral. Apa rasanya? Betul. Rasanya tawar. Okey, yang ketiga, garam. Apa rasanya? Ya, betul. Rasanya masin. Ini gula. Gula ya, murid-murid. Apa rasanya? Betul. Rasanya ialah manis. Okey. Kemudian limau, air limau. Apa rasanya? Tentulah anak-anak murid saya semua tahu. Air limau rasanya masam. Kemudian sabun. Larutan sabun. Apa rasanya? Okey. Kemudian yang terakhir ialah cuka. Apa rasanya? Jadi bila kita dah tahu rasanya, ada yang rasa masam, ada yang rasa masin, ada yang rasa manis, ada yang tawar, ada pahit dan ada masam. Maka kita akan uji dan kita akan lihat menggunakan kertas litmus. Okey, anak-anak murid saya sekalian, jika kita nak menguji menggunakan kertas litmus, kita mesti menggunakan kedua-duanya sekali. Sebab kita tak tahu sama ada dia asid ataupun alkali. Okey, murid-murid, kita mulakan dengan larutan serbuk penaik terlebih dahulu. Okay, ini serbuk penaik. Serbuk penaik, cikgu uji dengan kertas litmus merah dengan kertas litmus biru. Kita tengok macam mana perubahan sebentar lagi. Okey, letak sini. Okey, kemudian yang kedua. Okey, cikgu nak uji air mineral. Air mineral. Okey, air mineral kita letakkan di sini. Kita lihat apa perubahan nanti. Yang ketiga ialah garam. Okey, ini kertas litmus merah, kertas litmus biru. Kita uji dengan larutan garam. Cikgu letakkan di sini. Kita akan lihat nanti perubahan kertas litmusnya.
Okey, ini gula. Kertas litmus merah, kertas litmus biru. Letakkan di sini. Okey. Ini larutan limau. Kertas litmus merah, kertas litmus biru. Okey. Cikgu letakkan di sini. Okey, seterusnya larutan sabun. Okey, cikgu letakkan di sini. Sabun. Okey, seterusnya yang terakhir ialah larutan cuka. Kertas litmus biru, kertas litmus merah. Litmus biru. Kertas litmus merah. Ya. Mari kita lihat satu-satu keputusan perubahan kertas litmus yang kita telah jalankan eksperimennya. Okey, kita lihat yang pertama. Ini serbuk penaik. Serbuk penaik, kertas biru, litmus biru, tetap biru, tetapi kertas litmus merah menjadi biru. Maknanya serbuk penaik merah menjadi biru adalah alkali. Okey, ini. Kertas litmus merah menjadi biru. Okey, kita lihat kepada air mineral. Biru tetap biru, merah tetap merah, dia tidak berubah. Okey, seterusnya air garam pun sama. Merah tetap merah, biru tetap biru. Gula biru tetap biru, merah tetap merah. Ini larutan limau. Biru menjadi merah. Ni. Biru, kertas litmus biru menjadi merah. Manakala kertas litmus merah tetap merah. Maknanya larutan limau adalah bahan berasid. Okey, seterusnya kertas litmus yang menguji sabun. Okey, biru tetap biru. Okey. Merah sebenarnya merah berubah menjadi biru. Tetapi dia kurang perubahannya. Mungkin larutan sabunnya kurang sedikit. Okey, terlalu sedikit. Okey, seterusnya yang terakhir sekali larutan cuka. Cuka biru menjadi merah, biru menjadi merah dan merah tetap merah. Okey, jadi kita boleh buat keputusan daripada eksperimen kita. Okey, serbuk penaik bersifat alkali. Air mineral neutral, garam neutral, gula neutral, air limau berasid, air sabun alkali dan air larutan cuka berasid. Tetapi kita punya larutan sabun ini sedikit kurang menjadi. Jadi kita akan buat lagi eksperimen selepas ini. Anak-anak murid saya yang saya kasihi sekalian, terima kasih kerana masih tetap bersama dalam live classroom ini. Jadi kita teruskan lagi dengan sifat-sifat kimia bahan yang kita telah kenal pasti berdasarkan eksperimen ringkas yang kita telah jalankan sebentar tadi. Okey, apa dia? Pertama sekali, asid. Bahan berasid mempunyai rasa masam.
Okay, mempunyai rasa masak. Okay, yang kedua, sifat kimianya apabila kita menggunakan kertas litmus, bahan berasid menukarkan kertas litmus biru menjadi merah. Okay. Biru menjadi merah. Kertas litmus merah, ya, merah tetap merah. Maknanya bahan berasid menukarkan kertas litmus biru menjadi merah, merah tetap merah. Okey, sifat kimia bahan yang kedua, alkali. Alkali mempunyai rasa pahit. Mempunyai rasa pahit. Dan dia menukarkan kertas litmus merah menjadi biru. Dia menukarkan kertas litmus merah menjadi biru. Kertas litmus merah menjadi biru. Kertas litmus biru tetap biru, tidak berubah. Ini sifat alkali. Okay, seterusnya bagi sifat kimia bahan neutral. Sifat kimia bahan neutral dari segi rasa mempunyai 3 rasa. Ada 3 rasa. 1, tawar, manis, dan 3, masin. Dan dia tidak menukarkan kertas litmus. Neutral tidak menukarkan kertas litmus merah dan tidak menukarkan kertas litmus biru. Oleh kerana masa pun sangat cemburukan kita, jadi alhamdulillah sampai ke hujung pelajaran kita pada hari ini, sampai ke hujung live classroom pada hari ini. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua murid-murid saya dan semua penonton-penonton YouTube saya, dan jadikan ia sebagai satu pelajaran untuk kegunaan kita. Jadi semoga kita boleh berjumpa lagi minggu hadapan atau di dalam video seterusnya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel saya untuk mengikuti perkembangan ataupun cerita-cerita yang lain selepas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.